Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sambung dalam perbincangan pengajian sujud sahwi dalam bab solat. Sebelum daripada itu, pada minggu yang lalu kita ada sebutkan tentang bacaan seperti mana yang kita tahulah, sembahyang zuhur, asar bacanya perlahan. Sembahyang maghrib, isyak, subuh bacaannya kuat, dipanggil jahar. Dan untuk orang yang sembahyang untuk mendapat pahala, sama ada perkara sunat ab'ad ataupun sunat hayat, maka perlulah dia kuatkan suara sekira-kira telinga dia dengar, untuk pendengaran yang normal lah. Tidak diambil kira pendengaran orang pekak ataupun orang yang ada kecacatan pada pendengaran dia. Ini adalah untuk mendapat pahala, sama ada sunat ab'ad ataupun sunat hayat. Adapun mengenai dengan rukun qauli, maka itu hukumnya wajib dia mendengarkan bacaan dia di telinga dia. Sekiranya dia tak melakukan perkara tersebut, maka sembahyang dia tak sah. Cuma garis panduan mengenai sejauh mana bacaan yang kita lontarkan dengar di telinga kita, itu dalam suasana yang sepi. Kita bangun pukul 2, 3 pagi, kita bangun dan tak ada bunyi apa-apa. Pada ketika itu tak ada bunyi kipas, tak ada bunyi motor, tak ada bunyi kereta, tak ada bunyi angin kat luar. Kita bacaan kita dengar di telinga kita. Bila kita sembahyang di masjid, surau, dalam suasana yang ramai, walaupun sunyi tapi dia berbunyi juga. Jadi kita tak boleh nak dengar sepenuhnya apa yang kita bacakan, apa yang kita baca ataupun apa yang kita perdengarkan. Dan diambil kira bacaan yang dengar di telinga ni bukan telinga orang yang pekak, telinga orang yang normal. Walaupun dia seorang yang pekak, tetapi dia tak boleh kira bacaan dia dengar pada telinga dia. Sebab kalau ikutkan dengar pada telinga dia, semua orang dengar, satu soft dengar. Jadi untuk yang bacaan kuat seperti ini, dia memberi kemudaratan tau. Implikasi dia buruk kepada jemaah-jemaah, sebab dia mengganggu. Nah, sebab itu yang bacaan yang kuat dia perlu perlahankan. Bila ditegur, maka kita terimalah teguran tersebut. Mungkin bacaan kita kuat dan kita tak tahu. Kadang-kadang kita tak sedar bacaan kita tu kuat, melainkan orang lain sedar. Bila ditegur, maka kita perlu perlahankan. Jadi bila ditegur tetap kuat, maka orang seperti ini kita katakan dalam bab diberi keuzuran lah untuk tidak berjemaah. Sebab dia tak boleh nak slowkan bacaan dia, dia terpaksa kuat. Bila kuat, dia tak boleh datang surau masjid untuk berjemaah, melainkan sembahyang Jumaat je lah. Sebab dia mengganggu jemaah-jemaah yang lain. Tapi dalam masa yang sama dia kena usahalah, dia kena perbaiki diri dia supaya dapat diperlahankan bacaan suara dia. Dalam bab bacaan ini ada bacaan yang sedang, yang tak kuat, yang tak perlahan. Itu dipanggil bacaan ketika solat tahajud. Kita bangun 2, 3 pagi, pukul 4 pagi, 5 pagi kita sembahyang. Sembahyang tak perlu dikuatkan suara seperti sembahyang maghrib, isyak, tak diperlahankan suara seperti sembahyang zuhur ataupun asar, tapi bacaan yang tengah-tengah, yang sedang, yang sederhana. Tak kuat sangat, tak perlahan sangat. Ini semua adalah pada bacaan. Bila mana sebut tentang qunut, tentang zikir, itu lain. Bila sembahyang maghrib, sembahyang isyak, bacaannya kuat. Bila qunut, tak kira qunut subuh ke ataupun apa-apa jenis qunut, maka dia adalah bentuk doa.
bila berbentuk doa, dia tak boleh tinggikan suara seperti kita baca Quran. Dia berbentuk doa lah, makna rendahkan suara. Kita tak boleh kita baca dengan nada yang cukup tinggi seperti kita baca Quran. Sebab bacaan doa, kunut ni termasuk doa. Dia tak sama dengan bacaan semayang. Bacaan dalam ketika qiyam lah, baca Fatihah ataupun surah. Begitu juga doa lepas semayang pun sama, tak perlu kita tinggikan, terlampau tinggi suara. Dan bacaan, sebenarnya bacaan lepas semayang sama seperti wirid lah. Kita bacaan sekadar dengar yang perlahan, sebab boleh mengganggu jemaah yang masbuk, yang sedang semayang, sama ada semayang fardu ataupun semayang sunat. Walaupun dia semayang sunat, zikir kita pun sunat juga. Zikir sunat, semayang pun sunat. Jadi kita kena raikan dua-dua lah. Bila kita nak berzikir, maka imam perlahankan suara, tak perlu kuat. Nak kuatkan, naikkan suara sedikit yang sederhana, sekira tidak mengganggu jemaah yang sedang masbuk ataupun yang sedang semayang sunat. Sebab tujuan masjid surau ni untuk semayang, bukan nak berzikir kuat-kuat. Bila nak berzikir, maka berzikir dengan cara yang tidak mengganggu jemaah-jemaah yang lain. Okey, itu mengenai dengan bacaan lah. Cuma bacaan setiap kesilapan yang jemaah kita tegur, maka kita kena terima lah. Sebab kita tak tahu, kadang-kadang kita baca perlahan, kadang-kadang bacaan kita tersilap. Bila ada jemaah tegur, maka kita ucapkan terima kasih lah. Sebab dia dengar dan dia dapat, dan dia tahu kesilapan kita, maka dia tegur kita. Kita ada bincang pada minggu yang lalu mengenai sujud sahwi ni. Rukun yang ketiga perkara yang ketiga, sebab yang ketiga kita dah bincangkan, memindahkan rukun qauli. Kesimpulan daripada minggu lepas, iaitu sekiranya kita memindahkan rukun qauli. Rukun qauli bermaksud sama ada kita pindahkan Fatihah ataupun kita pindahkan tahiyat akhir. Kita baca Fatihah pada tahiyat awal tersilap, ataupun ketika mana kita naik rakaat yang ketiga, kita terbaca kita qiyam, kita terbaca tahiyat, atau ketika duduk antara dua sujud terbaca Fatihah. Bila membaca rukun qauli ini, hukumnya disunatkan sujud sahwi. Begitu juga sunat ab'ad. Sunat ab'ad ni bacaan tahiyat awal lah. Bacaan tahiyat awal, contohnya kita terbaca tahiyat awal ketika mana rukuk atau ketika qiyam, itu juga disunatkan sujud sahwi. Sama juga kunut, tercalah baca kunut, ingat ke dah rakaat terakhir, tak kiralah kunut apa pun, ingat ke rakaat terakhir, rupanya rakaat sebelum akhir terbaca kunut awal, disunatkan sujud sahwi juga. Sebab baca kunut bukan pada tempat dia. Saya kata yang Ustaz kata, kalau kita terbaca Al-Fatihah kan, kalau kita tersebut satu perkataan alhamdulillah, lepas tu kita tak ingat balik, ada yang kita kena buat sujud sahwi. Kalau baca alhamdulillah belum lagi. Belum lagi. Kalau kita dah baca, kita Dia selalunya kita baca bismillah dulu. Sebab bismillah satu ayat daripada Fatihah lah, mazhab Syafi'i kita. Jadi bila kita baca bismillah tu belum lagi lah. Bila baca bismillahirrahmanirrahim cukup satu ayat, maka dipanggil sebagai satu ayat daripada satu rukun daripada Fatihah, ataupun rukun qauli satu ayat daripada Fatihah, maka disunatkan sujud sahwi lah. Sebab alhamdulillah, contoh kita baca alhamdulillah tak semestinya Al-Fatihah. Kadang-kadang kita sendawa pun alhamdulillah juga, kita bersin pun alhamdulillah juga. Kemudian perkara yang ketiga yang perlu kita tahu dalam sujud sahwi ini, satu rukun qauli, satu sunat ab'ad, yang ketiganya sunat hayat. Sunat hayat ni kita boleh bahagikan kepada dua lah. Sunat hayat ni banyak, antara yang paling banyak dalam solat, iaitu salah satunya adalah surah. Seseorang yang membaca surah tersilap baca, bukan tersilap baca surah tu tempatnya ketika qiyam, tapi dia baca ketika rukuk, ketika sujud, ataupun ketika duduk antara dua sujud, dia terbaca.
Bila terbaca surah, maka disunatkan sujud sahwi. Disunatkan sujud sahwi. Kalau selain daripada surah, maknanya dia baca tersilap takbir intiqalat ataupun apa-apa sunat hayat subhana rabbiyal azimi ke subhana rabbiyal a'la wa bihamdih ke, itu tak perlu sujud sahwi. Tak perlu sujud sahwi. Ada dua pandangan lah. Dan selain daripada surah, sekali lagi saya ulang, sunat hayat ni banyak. Bila sebut tentang surah, memang disunatkan sujud sahwi. Selain daripada surah, ada dua pandangan ulama. Dua-dua pandangan ni kuat, Imam Romli dan juga Ibnu Hajar. Imam Romli kata selain daripada surah tak perlu sujud sahwi. Tak perlu sujud sahwi. Imam Ibnu Hajar kata perlu sujud sahwi sekiranya dia niat untuk pindahkan zikir tu. Bukan dia tidak sengaja, bukan terlupa, tapi dia niat zikir tu dipindahkan ke tempat lain. Contohnya ketika sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, tapi dia niat memang nak baca subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Bila dia niat zikir itu, zikir rukuk dipindahkan ke sujud, maka Imam Ibn Hajar kata disunatkan sujud sahwi. Kalau terlupa, dia bukan nak pindahkan zikir, tapi terlupa, tersilap, tersasul, maka tak perlu sujud sahwi. Imam Romli dia menyatakan apa juga cara keadaan terlupa ke sengaja ke nak pindahkan zikir rukuk kepada sujud ke, tetap tak perlu sujud sahwi. Dua-dua pandangan ni kuat lah. Cuma di sisi Imam Romli ini, yang perlu kita tahulah, di sisi Imam Romli ini, bila memindahkan tasbih subhana rabbiyal azim, dia pindahkan subhana rabbiyal a'la, dia tukar rukuk subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, ditukar subhana rabbiyal a'la, maka tak perlu sujud sahwi. Imam Romli kata pindahkan sunat ab'ad. Sunat ab'ad ini iaitu Allahumma salli wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dibaca pada tahiyat akhir. Itu sunat ab'ad. Yang wajib tahiyat akhir, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, sampailah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu adalah sunat ab'ad. Kalau tak buat sujud sahwi. Ketika tahiyat akhir tu, bukan tahiyat awal. Kalau dia pindahkan wa ala ali sayyidina Muhammad ke tahiyat awal, tahiyat awal sampai Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tak disunatkan wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau dia baca juga wa ala ali sayyidina Muhammad, maknanya dia telah pindahkan sunat ab'ad daripada tahiyat akhir ke tahiyat awal, tak disunatkan sujud sahwi juga. Kalau dia baca tahiyat, dia baca bismillahirrahmanirrahim, tak perlu sujud sahwi juga. Cuma dalam yang kita bincangkan pada minggu yang lalu, untuk perbincangan sujud sahwi ini, dua benda yang kita tak boleh lah untuk pindah. Kalau kita pindah jadi batal kalau sengaja, iaitu beri salam dan juga takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu tempatnya pada awal saja, tak ada pada tengah. Pada tengah batal sembahyang. Macam mana kita nak tahu takbiratul ihram? Takbiratul ihram dengan niat. Takbiratul ihram tu niat. Sebab kita setiap kali rukuk, setiap kali sujud, bangun sujud, semua kita takbir. Cuma kita tak niat pun takbiratul ihram. Sebab takbiratul ihram ni takbir yang pertama sahaja. Salam ni hanya pada akhir solat je. Kalau seseorang itu melakukan takbiratul ihram ketika sembahyang, ketika sedang sembahyang, batal sembahyang dia. Ketika mana sedang sembahyang beri salam dengan sengaja, batal sembahyang dia. Perkara yang terakhir, iaitu yang keempat, sebab sujud sahwi adalah berlakunya rukun fi'ali dalam keadaan dia sangka ada penambahan. Contohnya adalah dia berasa ragu-ragu bilangan rakaat. Dia sembahyang zuhur, dia tak pasti 3 atau 4 rakaat. Itu yang dimaksudkan sebab yang keempat ini, berlaku dalam rukun fi'ali, berlaku keraguan penambahan. Berlaku keraguan, iaitu penambahan pada rakaat. Berlaku pada rukun qauli lah, sebab tambah rakaat tu rukun qauli, qiyam, rukuk,
Itu semua rukun bukan rukun qauli, rukun fi'ali. Silap, rukun fi'ali. Bila berlaku ragu-ragu 3 ke 4 rakaat, maka fayabni alal aqal. Kita ambil yang paling sikit. Sebab apa Nabi kata apa? Iaitu falyatrah asyak. Buang yang ragu-ragu, wal yabni ala mastayqana. Ambil yang yakin. Yakin tu yang sedikit lah. Yang sedikit kita yakin. Yang kalau 3-4 rakaat, yang 3 tu kita yakin, yang 4 tu kita tak yakin dah buat ke belum. Itu ragu-ragu. Bila ragu-ragu, kita abaikan. Kita ambil yang yakin. Mana 3 rakaat, bukan 4. Ambil yang paling sikit. Dan di akhir solat, dia perlu disunatkan sujud sahwi. Cuma sujud sahwi ni bukan wajib lah. Dia sunat. Sebab apa disunatkan sujud sahwi? Kerana berlaku taraddud. Taraddud ni berbelah bagi. Dia ragu-ragu. Berlaku penambahan ataupun tidak. Sekiranya dia berasa ragu-ragu mengenai berlakunya penambahan, sekiranya berterusan keraguan dia ini sampailah dia bangun pada rakaat yang keempat. Contohnya sembahyang zuhur, bila mana pada rakaat yang ketiga dia pun dah lupa, dia tak ingat rakaat yang ketiga dia sedang berdiri ni, ini dah rakaat yang ketiga atau rakaat yang keempat, dia pun tak tahu. Bila dia tak tahu, maka tambah 1 rakaat lagi. Bila tambah 1 rakaat, kemungkinan rakaat yang dia tambah tu betul-betul 4 ataupun itu adalah rakaat yang kelima. Keraguan tu tak hilang sampailah dia naik rakaat yang berikutnya. Mana masih berterusan keraguan dan tak hilang, tidak datang keyakinan berapa bilangan rakaat dia. Sekiranya dia teringat ketika mana dia ragu-ragu, ni rakaat ketiga ke empat, dia teringat adalah mungkin handset dia berbunyi tadi pada rakaat yang ketiga, dia teringat. Mungkin dia teringat handset dia bunyi dua kali bunyi. Kali pertama rakaat yang kedua dia ingat, mana kali kedua rakaat yang ketiga, mana ini benar, ini pasti rakaat yang keempat. Kalau dia dah yakin, maka tak perlu sujud sahwi. Tak perlu sujud sahwi. Ataupun pada rakaat yang ketiga, keempat dia ragu-ragu, dalam rakaat yang ketiga dia ragu-ragu tadi, tiba-tiba dia teringat, timbul ataupun rasa yakin, ini bukan lagi ragu-ragu, benar aku berada pada rakaat yang ketiga dan aku perlu tambah 1 rakaat. Sebab bukan tadi asal dia ragu-ragu, kemudian dia teringat balik, dia yakin tu rakaat yang ketiga, dia tambah rakaat yang keempat, maka tak perlu sujud sahwi. Sebab keraguan dah hilang, dia dah yakin, dia dah teringat balik. Kalau dah teringat balik, tak perlu lagi sujud sahwi. Tak perlu sujud sahwi lagi, sebab dah hilang keraguan tu. Di antara keraguan yang selalu manusia abaikan, jemaah abaikan, adalah pada bilangan rakaat. Contohnya, bila mana makmum datang masuk saf, Allahu Akbar, kemudian rukuk, Allahu Akbar rukuk, Allahu Akbar takbiratul ihram, kemudian Allahu Akbar rukuk. Ketika rukuk tu imam sami Allahu liman hamidah. Jadi pada ketika itu makmum dah ragu-ragu, rukuk aku ni sempat tak sekadar tok makninah bersama imam sekadar subhanallah, sempat ke ataupun tidak, dia ragu-ragu. Dalam hati dia kemungkinan aku turun tu imam sami Allahu liman hamidah, jadi dia tak dapat rakaat tu. Ataupun imam aku rukuk dah lama sikit tu baru imam sami Allahu liman hamidah, dia dah jadi was-was, sempat ataupun tak sempat rukuk bersama imam ataupun tidak. Bila berlaku ragu-ragu seperti itu, walaupun rasa macam dapat rukuk bersama imam, bila dapat rukuk dapatlah rakaat tersebut, tapi dia tak yakin, dia masih ragu-ragu, rasa macam dapat, rasa macam imam dah bangun tadi. Bila rasa macam tu, makna dia tidak yakin, dia ragu-ragu. Bila ragu-ragu, dia ikut yang asal mana adamul idrak, tidak mendapat rakaat.
hukum asal adalah tak mendapat rakaat, tidak sempat rukuk bersama imam. Bila tak sempat rukuk bersama imam, maka dia tak dapat rakaat tersebut. Itu hukum asal. Bila ragu-ragu, kembali kepada hukum asal. Sama juga bila tuan-tuan duduk maghrib ni dalam kuliah, kemudian tuan-tuan duduk sampai isyak. Bila sampai isyak ni, kuliah pula lama sampai 9 suku, sejam setengah. Kemudian ada lagi wuduk ataupun tak? Rasa macam dah kentut tadi. Rasa macam kentut tadi tu. Bila rasa, dia tak perlu, kalau tuan-tuan rasa ragu-ragu, rasa macam kentut, kembali kepada asal. Asal tuan-tuan duduk kuliah maghrib, ada wuduk tak? Ada. Jadi maknanya ada lah wuduk tu sampai isyak, sampai 9 suku tu, terus semayang, tak perlu ambil wuduk. Melainkan tuan-tuan yakin, oh memang ada kentut tadi, memang batal wuduk. Dah yakin, baru batal. Kalau tak yakin, dikira hukum asal. Hukum asalnya adalah ada wuduk. Mana? Sebab tuan-tuan dengar maghrib lepas semayang, dengar kuliah lepas semayang maghrib. Semayang maghrib memang ada wuduk lah. Jadi tuan-tuan dengar kuliah, asalnya memang ada wuduk tadi. Yang ragu-ragu tu adalah batal ataupun tidak. Bila batal ataupun tidak ragu-ragu, ambil yang asal. Asal yang yakin adalah berwuduk. Tuan-tuan tak perlu ambil wuduk lagi. Melainkan sampailah tuan-tuan teringat memang melakukan perkara yang membatalkan wuduk tadi, barulah ambil wuduk balik. Kemudian untuk masalah ini, orang yang mana makmum bersama dengan imam ketika rukuk, dia masuk-masuk, imam sedang rukuk, dia pun cepat-cepat Allahu Akbar, rukuk. Imam sami Allahu liman hamidah, dia tak ingat, dia tak yakin sempat ataupun tidak sekadar tamakninah subhanallah bersama imam. Jadi dikira hukum asal tak dapat rukuk bersama imam. Kalau dia ragu-ragu, bila tak dapat rukuk, tak dapat rakaat tersebut, maka dia perlu menambah 1 rakaat selepas imam beri salam. Dan disunatkan sujud sahwi. Sebab apa sunat sujud sahwi? Sebab ragu-ragu tu belum hilang. Ragu-ragu tu belum hilang. Sampailah tuan-tuan rasa yakin, tadi tu memang aku dah lama tu rukuk tu sempat bersama imam, dah yakin betul, barulah tak perlu sujud sahwi. Tapi kalau tuan-tuan masih tak yakin, masih ragu-ragu, maka tambah 1 rakaat selepas imam beri salam. Dan pada ketika itu disunatkan sujud sahwi. Dalam hal ni kan, kalau jadi orang mengejar imam, mana imam dah rukuk, imam mengikidal, dah sampai orang mengejar, orang tu baru dia tapi rukuk, dia kejar balik. Tak, dia mesti rukuk tu bersama dengan imam. Mana imam rukuk, dia pun rukuk bersama imam. Bukan dia imam dah sami Allah, dia baru rukuk. Tak boleh. Dia kena rukuk sekadar subhanallah bersama dengan imam. Maknanya kalaulah imam, kalau dia Allahu Akbar, takbiratul ihram, Allahu Akbar rukuk, imam pun sami Allah liman hamidah, dia tak sempat subhanallah bersama imam, dia tak sempat rukuk sekadar subhanallah bersama imam. Dia kena lama sikit rukuk bersama imam, baru dapat rakaat tersebut. Sebab apa disunatkan sujud sahwi? Sedangkan kita bincang dulu, sekiranya kesalahan makmum ni, imam akan tanggung semua sekali. Imam akan tanggung kesalahan makmum. Sepatutnya tak perlu sujud sahwi lah. Tapi sebab apa kena sujud sahwi juga? Kerana sifat rasa ragu-ragu tu masih berterusan. Dia tidak hilang rasa ragu-ragu tu. Sampailah imam dah beri salam pun, tetap kita masih belum, kita tidak pasti yang tadi tu. Masih ragu-ragu dapat ke tidak, maka kita tambah 1 rakaat. Ragu-ragu tu masih belum hilang walaupun selepas imam beri salam, maka sebab itulah disunatkan sujud sahwi. Tapi bukanlah wajib. Perkara-perkara seperti yang saya bagi tahu sujud sahwi ni, dia bukan wajib. Cuma kita nak tahu sebab-sebab yang menyebabkan kita sujud sahwi, itu je. Masalah yang berikutnya, kalau seseorang itu berasa ragu-ragu pada bilangan rakaat, dia tak boleh ikut perbuatan orang sebelah dia, tak boleh ikut sangkaan dia tak boleh ikut perkataan ataupun perbuatan orang lain, melainkan dalam jumlah yang mutawatir, jumlah yang banyak. Contoh, tuan-tuan masbuk sembahyang, tuan-tuan pun tak tahu,
tadi sembahyang ni aku masbuk tadi 1 ke 2 rakaat. Dia pun lupa. Dia sebab dia masuk-masuk imam sujud, dia pun sujud. Kemudian dia pun dah lupa. Dia tadi tu masuk bersama imam rakaat pertama ke rakaat kedua. Jadi dia kata, tapi yang datang sekali aku, dia ikut orang sebelah dia. Sebab orang sebelah dia masbuk macam dia juga. Jadi dia ikut orang sebelah dia. Dia tak boleh ikut orang sebelah dia. Dia tak boleh ikut perbuatan orang sebelah, perbuatan orang lain. Dia tak boleh ikut perkataan orang lain. Walaupun orang lain kata salah tu, baru 3 rakaat tu, dia kena ikut keyakinan kita. Kena ikut keyakinan kita. Dan dia tak boleh pula ikut sangkaan. Dia tak boleh ikut sangkaan dia. Dia rasa, dia sangka ini rakaat ketiga ni, dia kira rakaat ketiga. Dia tak boleh sangka. Dia kena yakin. Bila tak ada rasa yakin tu, tambah 1 rakaat lagi. Dia tak boleh refer kepada perkataan orang lain ataupun perbuatan orang lain. Itu di sisi Ibn Hajar lah. Apa dia? Kalau dia dah masuk rakaat dia, maksudnya dia dah maksud saya dia dah apa? Maksudnya yang dia macam dia rakaat tu berganda-ganda untuk rakaat dia tu. Maksudnya dia dah contohnya dia dah masuk sembahyang zuhur, dia masuk tinggal 1 rakaat. Tapi bila dia nak tambah rakaat yang keempat tu, dia terlupa yang jaga berapa pula lagi. Dia kena tambah lagi 1 rakaat. Jadi maksudnya dia waktu tu mungkin atau 5 atau 6 rakaat. Betul. Dia kalau dia sendiri dia masbuk, dia pun tak tahu berapa rakaat. Maka dia ambil yang paling sikit. Sebab itulah yang paling dia yakin. Kemungkinan dia berkemungkinan dia ragu-ragu rakaat pertama atau rakaat kedua. Dia ambil yang paling sikit, rakaat pertama. Kemudian dah masuk rakaat ketiga, dia ragu-ragu lagi, tambah ambil paling sikit lagi. Jadi walaupun sampai 5 rakaat, sebab dia dah ragu-ragu. Yang ragu-ragu, sembahyang memang takkan batal. Sembahyang takkan batal. Cuma kita anggap dia lalai lah, terlampau lalai dalam sembahyang. Sebab ada ketika kita letih sangat, kita pun tak tahu. Rakaat adalah sembahyang bersama imam, masbuk berapa rakaat pun kita tak tahu. Lepas tu bila kita dah tak tahu rakaat, lepas tu kita rasa ragu-ragu lagi rakaat yang akhir, sama ada ini cukup ataupun tidak bilangan rakaat. Tapi sembahyang takkan batal. Selagi mana bukan perbuatan sengaja, sembahyang takkan batal. Cuma disunatkan sujud sahwi lah untuk menampung kekurangan tersebut. Di sisi Ibnu Hajar yang saya bagi tahu tadi, kita tak boleh ikut perkataan ataupun perbuatan orang lain, melainkan dalam jumlah yang mutawatir, jumlah yang ramai. Mengikut pendapat yang kuat, jumlah yang ramai, jumlah mutawatir yang ramai ni berapa orang? Ada yang kata jumlah seperti ramai bilangan sembahyang Jumaat. Pendapat yang kuatnya kita katakan mustahil lah kalau ramai begitu mereka sepakat dalam pendustaan. Mana kalau kita nak contohnya kalau kita nak berpakat dalam melakukan penipuan. Kalau contoh dalam satu surau ni kita bersepakat untuk melakukan satu pendustaan, mungkin dalam 6-7 orang mungkin mereka boleh sepakat lagi dalam pendustaan. Tapi di kalangan ramai-ramai mungkin 15 orang, 20 orang, kita nak dapatkan kesepakatan dalam melakukan dosa pendustaan ni, tak semua setuju. Tak semua setuju. Jadi yang dimaksudkan di sini bilangan yang tegur imam yang naik sampai 5 rakaat imam tersalah, ataupun yang tegur imam bilangan yang ramai. Bila bilangan yang ramai, maka itu diambil kira. Contohnya imam naik rakaat kelima, makmum yang dekat belakang ni 2 saf, semua duduk tahiyat. Yang ada bangun tu kita jaling-jaling belakang mata ni, hujung mata tengok adalah 3-4 orang bangun. Satu saf kita kata 15 orang. 2 saf jadi 15 ada 30 orang. Kita tengok yang bangun tu ada 3-4 orang je, lain semua duduk tahiyat akhir. Maknanya siapa yang salah? Maknanya imam yang salah. Sebab tu jumlah mutawatir yang ramai yang duduk tahiyat, yang berdiri hanya 2-3 orang. Jadi maknanya pada ketika itu imam kena duduk lah.
dia kena kena mengaku makmum betul. Sebab ramai yang duduk berbanding yang mengikut dia yang berdiri. Jadi dia kena ikut jumlah yang mutawatir. Walaupun hukum asalnya tidak ada perbuatan orang lain, perkataan orang lain tak boleh kita tak boleh refer kepada perbuatan orang lain ataupun perkataan orang lain. Kita kena ikut keyakinan kita. Tapi dalam masalah jumlah bilangan yang mutawatir ini, orang yang tersalah imam terutamanya, dia kena akur kesalahan dia. Timbul satu persoalan, bagaimana Nabi SAW dia refer kepada sahabat-sahabat dia bila dia semayang zuhur ataupun semayang asar, Nabi jadi imam 4 rakaat, tapi Nabi terpendek jadi 2 rakaat. Tahiyat awal Nabi beri salam. Kemudian ada sahabat tegur Nabi, adakah semayang telah diqasarkan ataupun kamu terlupa? Jadi Nabi refer, Nabi tanya kepada sahabat-sahabat lain, betul ke tak apa yang pemuda ni kata ni? Bila Nabi refer, jadi maksudnya boleh ikut perkataan orang lain. Maka ulama kata kemungkinan bila Nabi refer kepada sahabat-sahabat yang lain, pada ketika itu baru Nabi teringat. Bukanlah Nabi refer, Nabi tanya sahabat-sahabat, betulkah apa yang orang ni kata? Bukan Nabi bertaklid ataupun mengikut perkataan sahabat-sahabat yang memberi jawapan, tapi selepas sahabat-sahabat beri jawapan, Nabi teringat, Nabi yakin, sebenarnya aku tersalah, aku terlupa. Itu jawapan pertama ulama berikan. Jawapan yang kedua, Nabi tanya tu bukan seorang, Nabi tanya sahabat-sahabat semua. Sahabat kata ya, betul. Nabi semayang 2 rakaat. Jadi yang sahabat-sahabat yang mengiyakan tu bukan seorang, bukan 2 orang, ramai. Sebab itulah Nabi tambah lagi 2 rakaat. Cukupkan 4 rakaat. Nabi tak semayang balik. Nabi tambah je 2 rakaat untuk cukupkan 4 rakaat. Sebab setiap kesalahan yang tak sengaja dalam semayang ni, dia tak membatalkan solat. Dia tak membatalkan solat. Cuma kita kena tahu apa dia punya jalan penyelesaian dia je. Walaupun dah bercakap pun tak apa, tapi bercakap yang berkaitan dengan solat lah. Jangan bercakap tanya dah minum, dah makan ke apa, tak yang berkaitan dengan solat. Okey. Jadi bangun terus sambung yang ketiga. Bangun terus sambung rakaat yang ketiga. Sama juga bila imam ataupun kita semayang seorang pun, kita semayang seorang, ketika tahiyat awal tu terberi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Ini tahiyat awal ni, dia tak perlu semayang balik lah. Dia terus bangun Allahu Akbar rakaat ketiga, cuma di akhir sujud sahwi lah. Sebab apa sujud sahwi? Sebab dia melakukan sebab yang ketiga sebab yang kedua yang kita bincangkan dulu. Setiap perkara yang sengaja dia batal, tak sengaja tidak batal, maka disunatkan sujud sahwi. Salam ni, beri salam, kalau sengaja batal, kalau tak sengaja tidak batal. Tak batal disunatkan sujud sahwi. Okey. Makmum kalau misalnya dia jadi imam, kalau makmum tu dia ikut juga macam apa? Sembahyang terus sambung ke sembahyang ke atau macam mana? Makmum dia misalkan dia jadi imam. Kalau imam. Kalau imam sembahyang 2 rakaat, makmum pun tunggu tahiyat lama sangat imam ni. Imam baca tahiyat awal ke tahiyat akhir? Tengok imam beri salam lah tahiyat awal. Makmum tegur subhanallah lah. Kalau imam faham lah. Kalau imam tak faham, makmum niat dalam hati, niat keluar daripada imam lah, maknanya tidak mengikut imam. Dia selesaikan sembahyang dia sendirilah. Selesaikan sembahyang dia sendiri. Okey. Kalaulah masalah yang berkaitan dengan sujud sahwi, kalaulah seseorang bangun sampai rakaat yang kelima, dia terlupa tau, dia dah sembahyang zuhur, tapi dia ragu-ragu 3 ke 4. Jadi dia seperti yang saya beritahu tadi, ambil yang paling sikit lah, dia ambil yang 3. Kemudian dia tambah 1 rakaat. Bila tambah 1 rakaat,
jadi 4 rakaat yang keempat lah. Ketika dia bangun rakaat yang keempat tu, dia teringat, ini dia berubah. Dia daripada ragu-ragu, dia yakin ini adalah rakaat yang kelima. Ini rakaat yang kelima aku bangun ni, bukan rakaat yang keempat. Tadi dia ragu-ragu. Bila ragu-ragu tu yang dia bangun tu, tambah 1 rakaat. Bila dah bangun, dia yakin ni rakaat kelima ni. Bila rakaat yang kelima, hukumnya adalah wajib dia duduk tahiyat akhir segera. Dia tak perlu nak rukuk, tak perlu nak sami Allah liman hamidah, kena sujud. Dia tak perlu buat semua tu. Dia on the spot, dia kena duduk tahiyat akhir. Walaupun dah berdiri lurus. Sebab dia dah yakin. Bila dah yakin, wajib segera duduk tahiyat akhir. Dia tak perlu nak rukuk ke, tak perlu nak sujud ke, tak perlu buat apa-apa. Hukumnya wajib. Kalau dia teruskan juga, batal sembahyang dia. Kalau dia teruskan, sebab dia dah yakin dah dia rakaat kelima. Buat apa lagi dia nak buat rukuk, buat apa lagi nak buat sami Allah liman hamidah, sujud, duduk antara 2 sujud. Sebab perkara-perkara ini tidak disyariatkan. Rakaat sembahyang tak ada sampai rakaat yang kelima sembahyang zuhur. 4 rakaat je. Bila dah yakin, terus kembali duduk tahiyat akhir. Kalau dia tak kembali, dia tak berpatah balik duduk tahiyat akhir, maka hukumnya batal sembahyang dia. Kalau imam dia bangun rakaat yang kelima tau. Bila dia bangun rakaat yang kelima, maka makmum ni dia tak boleh ikut. Jangan pula makmum yang dah yakin. Maksud sini makmum dah sudah yakin. Nah, dia dah tahulah ni memang dia yakin ini 4 rakaat. Imam bangun lagi, maknanya makmum yakin imam tu adalah rakaat yang kelima. Dan makmum tak boleh ikut. Tak dibenarkan makmum ikut imam yang naik sampai rakaat yang kelima, sebab makmum tahu imam tu adalah salah. Tak boleh ikut. Walaupun dia masbuk pun tak boleh ikut juga. Masbuk kena niat mufaraqah, selesaikan sembahyang bersendirian. Tak boleh ikut sebab tidak diambil kira rakaat yang kelima. Itu orang masbuk yang tahulah. Kalau dia tak tahu, tak apalah. Kalau dia tahu. Dan kita tak boleh melihat kebarangkalian imam ni salah ni. Salah bila mungkinlah imam ada terlupa baca Fatihah rakaat pertama ke kedua ke, sebab tu dia tambah rakaat yang kelima tu. Walaupun kita bersangka baik seperti itu kepada imam, tetap tak dibenarkan untuk kita bangun. Sebab ialah kadang-kadang imam rakaat pertama baca Fatihah, rakaat kedua baca Fatihah, rakaat ketiga tu imam ragu-ragu tadi baca Fatihah ke tak tadi rakaat ketiga. Bila baca Fatihah ke tak ragu-ragu, dikira tak baca Fatihah. Cuma tuan-tuan kena faham dalam masalah ragu-ragu ni, dia ada ragu-ragu pada ayat Al-Fatihah, ada ragu-ragu pada Al-Fatihah itu sendiri. Kalau tuan-tuan pada rakaat yang keempat sembahyang zuhur, kemudian tuan-tuan ragu-ragu pada rakaat yang kedua tadi, baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tu betul ke tak betul? Tadi sebut iya tu tekan ke tak? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ragu-ragu. Kemudian ragu-ragu sebut sirata. Sirata tu sebut sin ke sad tadi, rasa macam sin. Jadi kalau ragu-ragu pada sebahagian Al-Fatihah, tuan-tuan abaikannya. Jenuh macam tu. Kalau kita macam tu jenuh, kita nak ulang balik, nak tambah balik rakaat, memang kita pun tak tahu apa yang kita baca rakaat yang pertama, yang kedua tadi. Melainkan tuan-tuan ragu-ragu pada bacaan Fatihah itu sendiri. Mana tuan-tuan dah rakaat yang keempat, cuma tadi rakaat kedua tadi rasa macam terus baca surah atau tak baca Fatihah tadi ni. Rasa terlupa baca Fatihah, rasa. Bila tuan-tuan rasa baca ataupun tidak Fatihah, maka dianggap hukum asal belum baca. Belum baca, ditambah rakaat. Kemungkinan imam tambah rakaat sebab tu lah. Dia tak baca, dia ragu-ragu lah, mungkin dia tak baca Fatihah rakaat kedua tadi, ataupun dia yakin tak baca Fatihah. Sebab tu imam bangun tambah rakaat yang berikut sampai rakaat yang kelima tu. Tetap makmum tak boleh ikut. Bagi imam okey lah, dia bangun rakaat kelima, makmum tegur subhanallah, subhanallah, tetap tak nak turun, tak apa. Sebab memang bagi dia boleh naik rakaat yang kelima. Sebab dia ragu-ragu ataupun dia yakin dia tak baca Fatihah
pada rakaat yang kedua. Dia terus bangun rakaat yang kelima. Sebenarnya itu rakaat, bukan rakaat yang kelima pun, itu rakaat yang keempat bagi dia. Sebab rakaat yang kedua tu dikira tak sah. Bukan tak sah, tidak diambil kira rakaat yang kedua sebab dia tak baca Fatihah. Cuma bagi makmum ni dia tak boleh ikut lah. Sebab walaupun bersangka baik dengan imam, tetap tak boleh ikut juga. Kena niat mufaraqah. Yang afdal ni dia niat mufaraqah. Niat mufaraqah maksudnya niat nak selesaikan sembahyang bersendirian, tak nak ikut imam. Ada pilihan yang kedua, harus juga dia duduk ya tahiyat akhir. Duduk tahiyat akhir, imam habiskan rakaat kelima, imam habiskanlah rukuk, sujud semua. Yang makmum ni duduk je tunggu tahiyat akhir. Dia tak beri salam, tapi duduk tahiyat akhir, tunggu sampai imam tahiyat akhir rakaat kelima imam tu, imam beri salam, dia beri salam bersama dengan imam. Tapi yang afdalnya dia niat mufaraqah. Ada apa-apa soalan dia? Kalau yang tadi tu, dia memang tahu imam sudah menambah rakaat, tapi dia ikut juga. Maksudnya dia batal tak? Kalau dia yakin dia imam dah cukup 4 rakaat, dia ikut juga, batal sembahyang dia. Sebab dia ikut benda yang salah. Benda yang menambah rukun batal sembahyang. Sebab kita dah sembahyang yakin 4 rakaat. Kalau kita sembahyang seorang pun dah yakin 4 rakaat, kita tambah lagi 1 rakaat, mana menambah rukun, batal sembahyang. Sebab setiap perkara yang menambah rukun fi'li ni batal sembahyang. Kita sujud berapa kali? 1 rakaat 2 kali je sujud. Kita tambah 3 kali, batal sembahyang. Kalau kita yakin lah. Kalau kita ragu-ragu tak apa. Contoh kita dah sujud, duduk antara 2 sujud. Bangun duduk antara 2 sujud, Rabbighfirli warhamni wajburni. Kemudian kita sujud, kemudian kita ragu-ragu, kemudian kita sujud, kita ragu-ragu, ni sujud pertama ke kedua? Kita anggap yang pertama. Kemudian kita bangun, sujud sekali lagi. Walaupun dah kali yang ketiga itu tak apa, sebab dia tidak yakin, dia ragu-ragu. Ni sujud pertama ke sujud kedua? Biar lebih jangan kurang. Tapi kalau dia yakin, dia dah yakin sujud 2 kali, saja nak tambah lagi kali ketiga, itu batal. Menambah rukun fi'li batal. Tambah rukuk 2 kali batal. Apa dia tu? Duduk tahiyat akhir. Duduk tahiyat akhir macam duduk tahiyat awal boleh? Boleh. Duduk tahiyat akhir, duduk apa? Duduk macam mana pun sah. Kalau duduk bersila pun sah. Duduk bersila, duduk tahiyat akhir bersila pun sah. Cuma yang sunatnya adalah duduk apa? Duduk tawarruk. Duduk tawarruk yang kita duduk itulah seperti biasa tu. Duduk tawarruk. Punggung kita dekat atas lantai. Kemudian kaki kiri kita selit bawah betis kaki kanan kita. Itu dipanggil duduk tawarruk lah. Duduk kita panggil duduk bersimpuh itu sunat untuk tahiyat akhir. Dia berbeza dengan mazhab yang lain lah. Mazhab yang lain, kalau sembahyang tu 2 rakaat, maka tahiyat akhir dia sama seperti tahiyat awal. Tapi dalam mazhab Syafi'i kita, tidak kira lah sembahyang tu 2 rakaat ke, ataupun 3 rakaat ke, 4 rakaat ke, bila duduk tahiyat akhir, dia disunatkan duduk tawarruk. Ada mazhab yang lain, dia menyatakan kalau sembahyang tu sembahyang 2 rakaat, tak kira lah sembahyang fardu ataupun sembahyang sunat, kalau 2 rakaat tahiyat akhir seperti mana tahiyat awal, sama. Mazhab Syafi'i kita lain. Duduk tahiyat akhir mesti berbeza dengan tahiyat awal, bukan mesti dia sunat. Cuma duduk ni macam mana duduk pun tak apa. Duduk bersila pun boleh. Cuma duduk yang terbaik duduk tawarruk lah. Kalau tak boleh duduk tawarruk, mungkin sakit kebas ke, ataupun lutut dia sakit ke, duduk tahiyat awal lah. Kita panggil duduk apa? Duduk tahiyat awal, tasyahud. Kalau tak boleh juga, duduk macam mana pun tak apa. Duduk bersila ke, atau lunjurkan kaki pun boleh. Kalau dia dah sakit kaki, lunjurkan kaki lah, tak jadi masalah. Yang penting dia duduk.
ataupun dia bangun daripada sujud lah. Ada orang dia tak boleh duduk, pinggang dia sakit ataupun punggung dia bisul, dia tak boleh duduk. Yang penting dia bangun daripada sujud. Okey. Ada apa lagi soalan? Kita ada lagi bincang mengenai sujud sahwi. Ada beberapa masalah lah mengenai dengan sujud sahwi ni, terutama imam dan juga makmum. Kita akan sambung pada minggu hadapan lah. Cuma yang sebab-sebab kita dah bincang habis lah. Sebab tu 4 tu je. Iaitu apa 4 tu? Iaitu kalau kita pindah ke rukun qauli lah, ataupun sunat ab'ad, ataupun sunat hayat yang berbentuk yang bacaan surah, ataupun meninggalkan doa tahiyat awal, ataupun tahiyat, ataupun doa kunut, atau berlaku ragu-ragu penambahan. Yang 4 yang kita bincangkan sebelum ni lah. Nanti kita akan sebutkan pada minggu akan datang insya-Allah mengenai dengan imam. Kadang-kadang imam mazhab lain tau. Imam mazhab lain, bila mazhab lain ni dia punya tahiyat, dia punya sujud sahwi dia adalah selepas salam. Makmum pula mazhab Syafi'i sebelum salam. Jadi imam beri salam, imam beri salam, kemudian imam sujud. Yang makmum dah beri salam lah, dia perlu sujud ikut imam ataupun tidak. Itu nanti kita bincang lah pada minggu akan datang insya-Allah. Ada apa lagi? Tak ada apa lah. Cukup sekadar tu lah. Semoga Allah Ta'ala beri kefahaman kepada saya dan juga tuan-tuan. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzubillahi min hali ahli nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah.